Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everyone. Welcome to the Journal Club, or we call it as Coffee Talk for today. Just like santai-santai, just relax yourself and open your mind. Like with a gorgeous speaker today, we would like to invite Saudari, the very beautiful Atira Fatin. But before that, let me introduce myself a little bit. My name is Siti Azhani binti Amran, your moderator for today. And today we are going to discuss, and maybe you can share with something with us, with a very good title, which is Can Supplements Replicate the Food? Yeah, well, as we know, nowadays the pandemic heals around the world and we stress out with this. And you know what? Some people against the vaccine and some people receive the vaccine very peaceful, and they wanted the vaccine because we want to achieve the herd immunity. But what happened to the people that against the vaccine? They much prefer the supplements like vitamin C and so on. But today we serve you guys a very awesome topic. Can supplements replicate the food? Let's start it with our beautiful speaker, which is Atira Fatin. Welcome. Hello, dengar tak? Okay, dengar? Dengar. Dengar Okay. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you to our moderator, Miss Azhani. Assalamualaikum and a very good evening to all. Thank you for inviting me for today's session. I am Atira Fatanin binti Aziran, second year student, Bachelor of Dietetic UiTM Puncak Alam. So basically today I will share about supplement. I think supplement is very controversial topic. There are so many people make a posting or sell the supplement for diabetes, heart attack and more. And some people believe in supplement to cure their disease and ignore to healthy eating. So the question is, can supplement replicate the food? Before we make any judgment, we need to know what is supplement. Okay, supplement is a substance you might use to add nutrients to your diet or to lower your health problem. Supplements come in many forms such as pills, capsule, gel capsule, or powder. For example, we have vitamin C supplement usually comes in tablet, and fish oil supplement we have in capsule, gel capsule, and also some supplement might be weight loss supplement. We have powder. Contohnya macam cocoa powder. We have marketing in cocoa powder that say that it's claimed that can membantu untuk menurunkan berat badan. Okay, and we also need to know what is inside supplement. Inside supplement, we have concentrated vitamin, mineral, fiber, amino acid, herbs, or other plants or enzyme. So, walaupun suplemen tu kecil, tapi kandungan dalam tu Walaupun suplemen tu kecil, tapi kandungan dalam tu adalah sangat concentrated. Maksudnya, usually vitamin is in high dose. Okay. So we also need to bear in mind that supplement is not a drug. Means that supplements cannot be overclaimed to cure, to treat or to prevent any disease, because KKM dah keluarkan which is we can see here that 20 disease cannot be claimed as tuntutan perubatan. Maksudnya kalau dekat sini ada 20 penyakit yang tak boleh diklaim sebagai tuntutan perubatan. Maksudnya kalau dekat label suplemen tu kita tengok yang dia cakap suplemen ni boleh merawat penyakit jantung. Maksudnya it's something wrong dekat suplemen tu sebab KKM dah keluarkan 20 jenis penyakit ni memang tak boleh diklaim sebagai tuntutan perubatan. Okay. Ataupun setengah suplemen tu marketing dia cakap boleh mengurangkan kadar kolesterol dalam darah ataupun boleh menyembuh penyakit jantung. So benda tu adalah tak betul sebenarnya sebab penyakit ni tak boleh diklaim sebagai tuntutan perubatan. Okay. So, kita dah kenal apa tu suplemen. So,
kita juga dah kenal. Okay. Okay, kita dah kenal apa tu suplemen. So sekarang kita akan belajar cara macam mana kita nak tahu tu adalah suplemen ataupun tu adalah drug ataupun tu adalah ubat untuk haiwan. Okay. Kita tengok dekat sini, yang kita tengok dekat slide ni, dia ada 5 kod semuanya. Maksudnya 5 kod ni adalah kod tertentu untuk ubat tertentu. Maksudnya tak semua ubat tu kita boleh ambil dan juga tak semua ubat tu sesuai untuk kita. So contoh kat sini, kita ada biasanya kod ni macam ni, MAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digit. And dekat belakang tu kita akan ada satu kod. Satu kod tu maksudnya sama ada A ataupun X ataupun T ataupun N ataupun H. Okay. Contohnya kalau ubat tu MAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A. Maksudnya kalau A tu mewakili control medicine. Control medicine ni biasanya yang dibagi oleh doktor dekat hospital ataupun klinik kesihatan. And kalau kod tu dekat belakang tu X. X ni bermaksud dia adalah OTC. OTC ni apa? OTC ni biasanya over counter medicine. Kita boleh beli dekat farmasi. Okay. And kalau kod belakang tu T. Kalau T ni maksudnya dia adalah health supplement. Okay. Lepas tu kalau N pula, kalau T adalah natural product, traditional medicine. Maksudnya yang biasanya herbal Cina ataupun homopati, biasanya kita KKM letak kod dekat belakang tu adalah T. And untuk health supplement ataupun dietary supplement, dia kod dia N. Maksudnya N ni adalah supplement lah. Kalau H adalah produk untuk veterina, untuk haiwan. Maksudnya kita tak boleh consume sebab tu untuk animal, bukan untuk human. Okay, so dekat mana kita nak check ni? Okay, sebenarnya ubat-ubat ni semua kita boleh check. Okay, kalau korang nak check, okay, try korang buka sekarang web NPRA. Dekat situ, ada yang buka tak NPRA? Okay, kalau dekat situ, kita boleh cari produk search. Dekat produk search tu, kita akan tulis, kita ambil pharmaceutical and kita boleh type nama ubat yang kita nak. Maksudnya kalau kita contoh kita nak any ubat ataupun kita nak check suplemen ataupun ubat yang kita makan ni, ada dalam KKM tak? Ada dalam rekod KKM tak? Ataupun ubat tu saja-saja je marketing, vitamin marketing yang founder-founder buat untuk raih duit keuntungan. Okey, dekat sini kita boleh check. Dekat situ korang masuk je nama. Okey, contoh sekarang kita paling famous sekarang ataupun paling viral sekarang ialah Ivermectin kan. So Ivermectin ni sebenarnya boleh ke kita makan? Ivermectin ni ada setengah orang cakap Ivermectin ni can cure COVID. Ivermectin ni boleh membuatkan antibody kita kuat. Tapi sejauh mana kebenaran tu? Okay, kita boleh check dekat NPRA tu. Kalau kita type je Ivermectin, so dekat kolom sebelah kiri tu dia akan tulis MAL 8 digit number dan juga dekat belakang tu adalah kita ada kod H. Maksudnya Ivermectin ni adalah untuk haiwan sebenarnya, okey? Bukan untuk manusia, walaupun golongan anti-vax claim yang Ivermectin ni boleh makan, Ivermectin ni selamat, tapi sampai ke hari ini tak ada evidence kukuh ataupun tak ada research evidence yang mengatakan Ivermectin ni adalah sesuai untuk manusia. Okay, so jangan korang ambil sebarangan ubat tanpa search dulu. Jangan terpengaruh dengan golongan anti-vax ataupun golongan mana-mana yang menjual Ivermectin ataupun any health supplement. Okay, macam tu. Okay, and next. Okay, so kita dah kenal apa tu suplemen, kita dah kenal macam mana nak kenal suplemen dan juga sekarang kita akan saya akan share siapa yang perlukan suplemen. Okay, so yang perlukan suplemen adalah first adalah golongan orang tua. Is elderly because elderly have limited sources of food, limited accessibility toward foods. Sebab elderly ni biasanya elderly ni dia
ada masalah pakai gigi palsu ataupun dah tak ada gigi. So dia orang tak boleh nak mengunyah makanan yang keras. Makanan contohnya macam kalau dietitian suruh makan jabu batu untuk consume vitamin C yang cukup ataupun makan daging untuk get iron, dapatkan iron untuk untuk red blood cell. Tapi dia orang ni tak boleh nak consume benda-benda yang keras. Okey, untuk elderly ni kita boleh prescribe dengan suplemen. Okey, next golongan yang perlukan suplemen adalah kids. Sebab kids ni mostly adalah picky eaters. Dia orang akan makan apa yang dia orang nak makan je. Dia orang makan pun memilih. Mesti kalau kita adult pun macam setengah adult pun susah nak consume sayur, nak consume buah. Apatah lagi kids. Kids ni kita susah nak ajar dia tapi tak mustahil. Benda tu kita boleh didik dia sejak kecil lagi. Contohnya macam bila kita ada adik kecil ataupun anak kecil nanti, kita boleh je didik dia orang untuk sama-sama memasak dekat dapur dengan kita ataupun kita boleh jadi role model untuk dia orang. Maksudnya dia orang akan tengok kita makan sayur, so dia orang pun akan rasa nak cuba juga sayur tu rasa macam mana. So kalau kita sendiri pun tak makan, so macam mana kita nak didik adik-adik ataupun anak-anak kita nanti untuk makan sayur. Okay. And untuk kids ni kita juga boleh macam buat bento ke, macam kita bagi sayur-sayur yang bright, yang warna terang, yang menarik perhatian. Contohnya macam tomato ke, carrot ke, benda-benda macam tu yang menarik perhatian. Juga kita boleh pelbagaikan, variasikan sayur yang kita sediakan tu. Jangan hari-hari makan sayur goreng. So kita pun boring, so dia orang pun lagilah boring. So pelbagaikan masakan jenis-jenis sayur yang kita hidangkan dekat rumah tu. Okay, and next is malabsorption people. Malabsorption people ni sometimes they need supplement because the body cannot absorb the maximum amount of nutrient. Biasanya body dia tak boleh nak serap sebanyak mungkin nutrient berbanding dengan healthy people. Dia orang akan jadi dengan nutrien. Okey, dekat situ untuk malabsorption ni doktor ataupun farmasis ataupun any healthcare professionals akan prescribe dia orang untuk take supplement. Okay, and then next is smokers. Okay, kenapa smokers ni need supplement? Okay, we need to know that smokers have a lot of free radical in their body. Maksudnya dalam body dia orang tu ada sangat banyak free radical hasil daripada dia orang merokok tu. So free radical ni apa? Free radical ni adalah compound yang boleh merosakkan sel tubuh yang sihat. So okay, lama-lama dia orang akan mudah jatuh sakit ataupun menjadi kurus sebab sel-sel dia orang, tisu-tisu dia orang dah rosak. Okay, untuk smokers ni biasanya dia orang akan diberikan vitamin untuk sebagai antioksidan untuk fight dengan free radicals tu. Okay, and last is pregnant mom ataupun pregnant woman. Biasanya pregnant woman ni akan diberikan suplemen sebab dia orang kena bahagikan nutrien dia orang dengan baby juga. Maksudnya kalau dia orang makan je walaupun dia orang makan complete healthy food per day tapi keperluan nutrien dia orang takkan cukup untuk bahagikan dengan baby tu. Okay, biasanya pregnant mom ni akan ambil folic acid untuk prevent baby tu jadi cacat. And next suplemen seterusnya yang di-encourage untuk ambil oleh pregnant mom ialah iodine. Iodine ni untuk brain and nerve system development of the baby. Okay, maksudnya tak adalah baby tu nanti akan jadi cacat otak ke ataupun mengalami kecacatan yang melibatkan saraf. And also next is iron supplement untuk prevent anemia dan juga untuk mengelakkan dari baby tu lahir pramatang. Okay. Okay, so kita dah kenal supplement. So next kita akan kenal pula apa tu real food. Okay, real food ni biasanya kalau sebut real food mesti korang akan imagine yang benda-benda yang raw ataupun sayur, fruit macam tu. Okay, betul. Real food is the food that close to its nature state as possible. It is primarily unprocessed food,
free of chemical additive and rich in nutrient. Okay. Okay, biasanya real food ni adalah low in sugar. Low in sugar ni biasanya untuk vegetables. And also real food ni adalah high content of fiber dan juga antioksidan. Antioksidan ni yang orang tergila-gilakan nak ambil vitamin C sebab dia orang cakap vitamin C ni banyak antioksidan untuk jadikan dia orang kulit flawless, kulit glowing ataupun anti-aging properties. Untuk fight COVID-19 pun ada yang ambil access vitamin C supplement. Dan juga real food ni boleh prevent overeating. Okay, benda ni penting untuk orang nak kawal berat badan. Maksudnya dia orang akan makan lebih banyak sayur dan juga buah untuk mengelakkan dia orang makan nasi ataupun ambil sumber carbs yang lebih. Okay. Okay, now sekarang kita dah kenal apa tu real food, apa tu supplement, and kita akan berbalik kepada topik kita, which is can supplement replicate the food? Okay, korang rasa boleh ke tak? Okay, so untuk can supplement replicate the food, kita dah faham apa tu konsep supplement, siapa perlu supplement dan juga konsep real food. Okay, dekat sini kita ada fruits which is top list on the high nutrient, high vitamin C food dan juga vitamin C supplement. Vitamin C supplement ni kalau tengok kat sini agak tinggi because 1000 mg of vitamin C. Manakala jambu batu mengandungi 250 mg vitamin C sahaja. Okay, kat sini most people akan nowadays sekarang ni orang akan ambil vitamin C sebab nak cepat, nak result cepat, nak sihat cepat, nak flawless cepat, tapi dia orang tak tahu jangka masa panjang efek vitamin C tu dekat tubuh badan kita. Okey, kenapa vitamin C ni tak digalakkan untuk ambil high dose kalau korang tak perlukan? Vitamin C ni adalah water soluble vitamin, maksudnya tak boleh disimpan dalam body dan juga akan dikumuhkan melalui air kencing vitamin C ni. Maksudnya kalau korang beli suplemen mahal-mahal pun tak semua diabsorb, vitamin tu. Kalau 1,000 mg, tak semua 1,000 tu body kita boleh absorb. Body akan absorb sikit je. So selebihnya akan dibuang melalui air kencing. Okay, vitamin C juga dia akan menyebabkan vitamin C yang lebih tu akan ditukar kepada oxalate. Okay, oxalate tu apa? Oxalate tu adalah, kalau bahasa mudah, adalah batu karang. Okay, lama-lama kalau korang consume vitamin C ni in excess for a long time, dalam jangka masa yang lama akan menyebabkan batu karang dekat bawah pinggang kita. Okay, so benda tu adalah tak baik sebenarnya. And also kalau korang ambil suplemen ni dalam high dose, bukan sekadar batu karang tapi boleh menyebabkan rosak buah pinggang. Okay, kenapa buah pinggang kita akan mudah menjadi rosak? Sebab kalau high dose ni, kidney pun kena bekerja secara lebih keras untuk proses keluarkan vitamin C ni dari tubuh kita. Maksudnya kalau kita manusia biasa pun kalau kerja overtime tiap-tiap hari, kita pun akan penat. Begitu juga macam kidney kita. So lama-lama dia akan rosak. Okay, so kita kena kita tengok yang mana lebih baik antara jambu batu dan juga vitamin C supplement ni. Okay. Kalau kita tengok kat sini yang saya dah compare vitamin C supplement ni, kalau kita makan, kita dapat vitamin C sahaja tapi dalam high dose. Kalau kita makan jambu batu, kita dapat juga vitamin C tapi yang sedang-sedang je, yang body kita boleh proses 250 mg tu. Okay, so kalau korang ambil jambu batu, bukan sekadar vitamin C tapi dapat jugalah iron. Iron ni untuk pembentukan sel darah merah dan juga kalsium ni untuk kesihatan tulang. Tak adalah tulang korang akan jadi mudah reput.
Okay, dan juga kita ada fiber. Fiber ni penting, sangat penting fiber ni. Okay, kenapa fiber ni penting? Fiber ni dia boleh stay lama dalam perut kita. Bila fiber ni stay lama, dia akan mengurangkan kekerapan kita rasa lapar. So kita makan pun tak kerap lah. Kita akan lebih jaga, lebih kontrol kita makan tu. So tak kerap kita makan sebabnya fiber ni stay lama. And fiber also adalah untuk bakteria yang baik dalam usus kita. Bakteria yang baik ni adalah elok untuk prevent daripada kita dapat colon cancer, kanser usus. Kanser usus ni adalah top cancer dekat Malaysia ya. Top cancer dekat Malaysia. So untuk prevent kita dapat kanser ni, kita boleh consume fiber. Fiber ni tak semestinya hanya dalam jambu batu, tapi kita ada juga dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan lain. Okay. So fiber ni juga penting sebab untuk mengurangkan kolesterol dalam tubuh kita. Sebab fiber ni dia boleh dengan bahasa mudah, fiber ni boleh ambil kolesterol yang berlebihan dalam body kita dan keluarkan. Okay. So mesti korang cakap takkan buah je yang ada vitamin C. Macam mana pula kalau saya tak makan buah tapi saya makan sayur. Okay, sayur pun ada benefits dia tersendiri. Okay, kat sini kita ada chlorophyll supplement dan juga tumbuhan hijau, sayur hijau. Okay, chlorophyll ni adalah satu pigmen hijau yang ada dalam tumbuhan. Okay, chlorophyll ni menjadikan sayur tu warna hijau. Okay. So kenapa dulu suatu ketika dahulu ada viral yang chlorophyll supplement ni orang ambil dan juga ada marketing memang power untuk chlorophyll supplement ni. Sebab chlorophyll ni claim sebagai anti-aging untuk melambatkan penuaan. Untuk perempuan memang diorang terpedaya dengan iklan ni sebab semua orang nak nampak awet muda. Semua orang tak nak kulit mudah berkedut ataupun semua orang nak flawless, nak glowing macam tu. Dan juga chlorophyll ni claim dia boleh merawat jerawat. Okay. So kalau yang ada masalah jerawat, so dia orang akan terpengaruh dengan chlorophyll supplement ni. Dan chlorophyll supplement ni juga dia cakap boleh merawat kanser. Okay, so klaim-klaim tu saya tak cakap salah, tapi klaim tu adalah bukan untuk chlorophyll supplement tapi untuk chlorophyll. Okay, kalau korang ambil chlorophyll dalam tumbuhan natural food, maksudnya dalam sawi ke yang benda tumbuhan hijau, so korang still lagi dapat chlorophyll, bukannya hanya dengan supplement korang boleh chlorophyll tu. Okay. So kita akan buat pembandingan juga between sayur dan juga chlorophyll supplement. Okay, so untuk sayur ni, untuk sayur kita ada juga vitamin C. Vitamin C tu bukan only dalam buah je. Okay, dalam sayur pun kita ada vitamin C juga dan juga kita ada chlorophyll. Okay, both ada chlorophyll. Okay, tapi kalau korang ambil chlorophyll supplement, chlorophyll je lah yang korang dapat. Beli mahal tapi dapat chlorophyll je. Vitamin C, potasium, kalsium, iron, semua korang tak akan dapat. Okay, so kalau ambil sayur ni juga kita ada potasium. Potasium ni sangatlah baik untuk kesihatan buah pinggang kita. Okay, so kalau potasium ni akan menjaga kesihatan buah pinggang kita. Potasium ni bukan dalam sayur je, dalam lemon pun ada potasium, tinggi potasium juga. Okay, so next, kalau korang cakap, tak apa, saya nak stay, saya nak consume suplemen juga. Saya tengok kawan saya baik je, sihat je makan suplemen tu. Okay, so sebelum korang consume suplemen, saya akan tunjukkan apakah efek dan juga risk kalau korang terlebih ambil suplemen tu dan suplemen tu ambil tanpa nasihat daripada pakar. Maksudnya tanpa nasihat daripada dietitian ataupun tanpa ahli farmasi ataupun tanpa nasihat oleh doktor.
Okay. Okay, kat sini saya ada highlight yang risk kalau korang consume in excess. Ni adalah fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin tu adalah vitamin A, D, E, K ataupun vitamin adik. Vitamin adik ni adalah fat soluble vitamin. Okay, untuk vitamin A, sebab ada setengah orang tu akan ambil multivitamin. Multivitamin tu ada banyak vitamin dalam satu suplemen. Tapi korang tak pasti ataupun korang tak tahu berapa kandungan vitamin A tu dalam multivitamin. Biasanya kandungan vitamin A dalam multivitamin adalah tinggi. Okay. Okay, bila tinggi, dia adalah sangat tak baik, sangat berbahaya kepada tubuh kita sebab dia boleh menyebabkan bone loss dan juga birth defect. Birth defect ni lagi bahaya kalau korang consume banyak vitamin C masa korang pregnant. Boleh menyebabkan baby tu akan jadi cacat. Dan juga kat sini ada vitamin D. Vitamin D ni biasanya diorang akan ambil suplemen lah sebab sekarang orang cakap saya duduk dalam rumah je, mana saya nak dapat sunlight ataupun sun exposure untuk vitamin D ni. Tapi kalau korang terlebih ambil akan boleh menyebabkan buah pinggang dan juga jantung kita rosak, damage. Okay. So berbaloi ke tak nak ambil vitamin ataupun multivitamin tapi akan menyebabkan kesihatan semakin merosot in a long term. Okay. Okay, seterusnya adalah untuk water soluble vitamin. Water soluble vitamin ni adalah vitamin B complex dan juga vitamin C. Okay, kat sini korang boleh tengok vitamin B apa efek dia. Okay, tapi saya nak highlight pada vitamin C sebab sekarang musim COVID, most people akan berlumba-lumba untuk ambil vitamin C, untuk beli vitamin C. Marketing vitamin C pun sangat hebat. Okay, semua sekarang mostly kalau yang tak ambil vaksin lagi, diorang akan consume vitamin C untuk prevent diorang daripada COVID-19. Okay, bukan saya cakap vitamin C ni tak bagus. Vitamin C ni bagus tapi vitamin C supplement mungkin boleh menyebabkan kesihatan korang tu akan merosot sebab ambil in high dose. Sebab vitamin C supplement tak ada orang jual yang 100 mg je. Mostly 1000 and above dose untuk vitamin C tu. Okay, vitamin C tu macam saya terangkan tadi yang boleh menyebabkan kidney stone ataupun penyakit buah pinggang. Okay, so selain vitamin tu, kita ada juga mineral-mineral lain, nutrien-nutrien lain yang jika kita ambil secara berlebihan boleh menyebabkan adverse effect dekat body kita. Contohnya macam iron. Iron ni boleh menyebabkan liver damage. Kenapa iron ni boleh menyebabkan hati kita rosak? Sebab kalau iron terlebih, iron ni akan diproses dekat hati. So hati kita akan menjadi kerja lebih keras. Lama kelamaan hati kita pun akan jadi rosak ataupun lagi mengerikan sebab terlebih iron ni boleh menyebabkan kematian. So yang lain tu mostly jarang orang akan ambil dalam in high dose. Okay, so saya akan summarizekan apa yang kita bincangkan tadi. So firstly, korang kena eat balanced food. Balanced food ni maksudnya macam suku-suku separuh. Suku-suku separuh is a healthy method for normal people. Lainlah kalau korang ada certain penyakit macam penyakit buah pinggang ke. Kalau korang ada certain penyakit tu, dapatkan nasihat daripada dietitian untuk tanya apa yang korang boleh makan ataupun apa yang korang tak boleh makan, apa yang korang sepatutnya ambil lebih atau sepatutnya yang korang kena kurangkan. Okay, get advice from dietitian ataupun any healthcare professional yang terlibat. Okay, so eat balance ni maksudnya kalau buah tu kena ambil dalam 2 serving sehari. Kalau saya kena ambil 3 hingga 5 serving sehari. Okay, so second is take supplement when you need it. Saya tak cakap yang supplement ni produk sampah sebab
maybe suatu hari nanti kita akan perlukan suplemen. Maksudnya kalau kita pregnant nanti ataupun kalau kita accident nanti, kita perlukan suplemen untuk membantu kita untuk merawat luka. Ataupun kalau untuk pregnant woman kena ambil suplemen. Okay, so take suplemen tu when you need it. Bila korang perlu je. Bila korang sepatutnya perlu. Ada 6 tadi golongan yang perlu suplemen. Dan juga sebelum ambil suplemen tu, dapatkan nasihat daripada healthcare professional. Maksudnya dapatkan nasihat daripada doktor. Betul ke doktor saya perlu suplemen ini? Jangan sewenang-wenangnya pergi beli dekat Shopee ke, dekat personal shopper ke, tanpa nasihat daripada doktor. Dan juga jangan bazirkan duit korang untuk hasilkan expensive urine. Sebab macam saya cakap tadi, vitamin C suplemen ni kita tak semuanya body kita boleh absorb. Yang selebihnya akan dibuang melalui air kencing. Okay? Better save money tu untuk future use, untuk korang beli benda lain. Okay? Sebab korang dah ada natural source, buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang cukup untuk menampung keperluan seharian normal people. Dan juga untuk produk kurus. Sekarang ni macam sebab Malaysia adalah antara yang tertinggi mengandung ada golongan obesiti. Obesiti dekat Malaysia adalah top 3 kalau tak silap saya, tapi sangat-sangatlah ramai orang obes dekat Malaysia ni. So kalau marketing sikit je cakap suplemen ni boleh membantu mengurangkan berat badan. Okey. So kalau marketing kau memang akan ada orang terpengaruh. Tapi untuk weight loss dan juga untuk gain weight, korang kena faham dua konsep, iaitu kalori dan juga physical activity. Contohnya kalau nak kurus, kenalah makan sikit. Kalau korang ambil suplemen pun tapi makan terlebih kalori setiap hari, so korang takkan boleh jadi kurus pun. Okay, macam tu. Dan juga korang kena perlukan exercise untuk burn kalori yang kita makan tu. Barulah dapat ideal body weight. Okay, bukannya makan suplemen, okay tak perlu buat exercise sebab aku dah ambil suplemen. It's not. Suplemen tu tak membantu pun sebenarnya untuk korang weight loss. Nak weight loss makanlah a lot of fiber. Okay. Dan juga kalau ada saya pernah terbaca yang dia cakap dapat kurangkan 5 kilo dalam masa seminggu. Okay, so semua orang berebut sebab nak fast result. Tapi dekat dalam research, kalau weight loss tu sangatlah cepat 5 kilo dalam masa seminggu boleh menyebabkan kematian. Okay, safe weight loss adalah antara 0.5 hingga 1 kilo per week sahaja. Okay, kalau yang cakap claim lebih-lebih tu, okay, tu salah. Tu maklumat yang salah. Okay, okay. Okay, saya tu sahaja share saya hari ini. Kalau ada soalan, boleh tanya dekat chat box. Okay, thank you very much to the very beautiful speaker for today. So now let's jump to the next session. I think everybody very excited for this session, which is a questions and answer session. So as a conclusion, before that, I want to conclude from the speech just now that actually if we want to take a supplement, we must know what we eat before this, and we know our body. Eat healthy food, eat a healthy mind, then you will be happy. Okay, one more. We are, we think, and we are what we eat. So it depends on yourself. You are your destiny. So let's jump to the next session, which is question and answer. If you have the questions, you can ask and send it to the chat box. Okay, the first question from Aina Rashid. Kenali gaya pemakanan anda. Sekiranya anda kenal pasti anda kurang pengambilan sayur dan buah-buahan, tidak salah untuk top up dengan suplemen. Bersesuaianlah dengan namanya vitamin suplemen. Ya, betul. Sekiranya, contohlah fiber tadi. Fiber adalah antara sumber nutrien yang sangat dikonsenkan nowadays lah, di mana fiber sendiri itu dapat melambatkan proses pencernaan. Maka sebab itulah dia akan merendahkan nilai GI ataupun nilai glycemic index.
Okay, ada lagi siapa yang nak tambah? Okay, one more question. Excess supplement causes harm. How do we decide how much supplement is appropriate for us? Ya, Saudari Atira, boleh jawab? Boleh Excess supplement causes harm. How do we decide how much supplement is appropriate for us? Okay, thank you. okay, dengar tak? So maksudnya soalannya Clear. boleh ulang tak soalan? Adakah adakah suplemen ni kita kena tahulah pengambilan vitamin suplemen yang berlebihan akan menyebabkan kemudaratan. Okey, jadi bagaimanakah kita nak menentukan berapakah jumlah-jumlah suplemen diperlukan oleh kita sendiri? Seperti yang kita tahu, nowadays kita busy bekerja, jadi mungkin kita terkurang dan terlebih. Jadi macam mana untuk kita tahu appropriate amount yang kita perlukan sebenarnya? Okay? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tu. Okay, soalan menarik sebab mostly people sangat sukakan fast result. Okay, nak result yang cepat. So kadang-kadang kita sebagai working people yang bekerja even work from home pun kita tak sempat nak ambil nak consume healthy balanced diet. Okay, untuk masalah ni, firstly korang kena try untuk consume natural food dulu. Kalau tak boleh sangat, kalau korang susah lah benda-benda ni. Okay, sebelum beli suplemen tu, dapatkan nasihat daripada doktor ataupun dietitian yang bertauliah. Jangan dapatkan nasihat daripada coach diet ke yang tak diiktiraf, okay? Dapatkan nasihat tu daripada golongan yang bertauliah, yang ada ilmu. Bukannya dapatkan nasihat daripada seller tu. Of course lah seller tu akan pujuk awak untuk beli produk dia. Faham? Okay. Saya harap jawapan saya tu membantu. Okay, thank you the speaker. Thank you the speaker. So let's jump to the next question. Okay, so clear. We must know. Okay, the next questions from when do we as a student need supplements? As students have extremely busy. So do we need it or not? Thank you. Okay, so thank you untuk soalan tu, saya faham sebab saya juga student. Kadang-kadang kita macam tak sempat nak grab, nak makan buah ataupun nak ambil sayur tapi kita buat macam ni. Kalau kita nak makan tu, wajibkan sayur tu ada dalam pinggang kita. So at least korang makan 3 kali sehari. So dah 3 serving sayur korang akan ambil. Okay, so firstly is disiplin lah. Kita kena disiplin diri kita dan juga kita kena ajar diri kita wajib sayur dalam pinggang tu. Terus kalau people tak suka sayur, tak sukalah, pahit lah, ni lah. Okay, so kalau tak suka sayur pahit, korang ambil lah sayur yang tak pahit. Maksudnya contoh kubis ke, sayur-sayur yang tak pahit, ataupun togeh ke, sayur putih yang berwarna putih biasanya tak pahit. Contohnya cendawan. Okay, firstly is wajibkan sayur tu ada dalam plate kita, dalam pinggang kita untuk seharian. Okay, so untuk buah pula kita boleh je grab masa kita buat assignment ke, letak pisang dekat tepi ataupun buah potong, kita dah potong bila kita ada free time sikit, kita dah potong mangga ke watermelon siap-siap baru dalam bekas. And so nanti kalau buat assignment je, korang boleh as a healthy snacking. So tak adalah korang makan biskut lah, makan kerupuk lah dekat sebelah tepi. So kita gantikan buah tu sebagai healthy snacking kita. Okay, saya harap jawapan saya menjawab. Okay, thank you. Okay, very clear explanations. Let's jump to the next question. One more we have from Siti Mashita. Thank you for the question. Kalau kita nak ambil suplemen macam primrose oil, garlic oil, omega 3, fish cod oil, tu macam mana? Like is very complete in rich in omega, which is good for brain or to memorize. Okay, shadow or something. Okay, that's all. Okay, thank you for the question. Okay, kalau biasanya fish oil lah yang mak-mak akan bagi anak-anak dia orang makan sebabnya cakapnya nak cerdik, nak cergas, nak stay focus. Sebab kita tahu yang omega 3 ataupun fish oil ni, omega 3 lah biasanya DHA
sangat baik untuk otak, untuk perkembangan otak anak-anak. Tapi kita kena faham yang ikan pun adalah sumber yang sangat-sangat baik. Okey, kalau dekat barat, biasanya dia orang akan cakap salmon ni adalah baik untuk otak. Tapi satu fakta, satu kajian, nanti korang boleh buka research nak more explain, satu kajian yang cakap ikan kembung ni, Indian mackerel, nama English Indian mackerel ni lebih banyak kandungan omega 3 berbanding dengan salmon. Salmon tu ada sikit je dalam ikan kembung ni adalah top 1 yang mengandungi banyak omega 3. So kalau korang ikan kembung ni sangatlah senang untuk kita dapatkan. So ikan kembung pun ada banyak varieties of dish, banyak varieties of menu kita boleh buat. Kita boleh buat bakar lah, ikan kicap lah, ikan masak merah lah, ikan macam-macam jenis ikan kembung lah, ikan kembung masak merah lah, macam-macam. So untuk omega 3 tu, pada pendapat saya sebagai kita orang sihat, orang yang still lagi ada keupayaan untuk mengunyah, untuk menelan. So korang boleh ambil ikan kembung tu, boleh consume ikan kembung berbanding dengan fish oil. So kalau mak kita cakap nak bagi fish oil supplement dah sebab ni, okay, so no need. Mak perlu masak je ikan kembung ni. Sebab ikan kembung ni mengandungi banyak omega 3. Macam tu. Okay, thank you to the speaker. Okay, so as a conclusion, actually we can get the omega-3, nutrient of omega-3 from our local food lah. Contohnya ikan padahal kerja-kerja ikan salmon yang mahal bagai nak rak, padahal ikan kembung kita boleh dapat omega-3, ya dok? Okay, so the next, betul ke jadi zat dalam makanan berkait rapat dengan warna makanan tu? Ni pun famous. Biasanya orang-orang tua pun cakap lah, okay, kalau nak tinggi khasiat, you kena lagi variety, lagi striking colour. So maksudnya kalau lagi hijau, lagi tinggi lah nilai chlorophyll ke whatsoever. Okay, contoh orang kata kalau nak cukup keperluan zat, pastikan ada makanan pelbagai warna dalam pinggan. Boleh jawab tak Saudari? Terima kasih. Okay, thank you untuk soalan tu. Okay, biasanya kita akan, dietitian akan encourage untuk eat varieties. Jangan stick kepada sayur hijau je sebab sayur hijau ni kalau yang famous adalah chlorophyll dalam sayur hijau ni. Tapi kita kena tahu yang dalam sayur macam sayur yang bright colour, contohnya tomato. Tomato adalah sumber semula jadi MSG. So kalau korang masak letak tomato, auto sedap sebab dia adalah natural MSG ataupun orang cakap natural Ajinomoto lah, natural penambah perasa. Dan juga untuk sayur oren ni kita ada lycopene. Lycopene ni untuk prevent kita daripada dapat kanser, sayur-sayur yang warna merah ni. Okay, dan juga sayur-sayur yang warna kuning atau macam lemon ke buah-buah yang warna kuning tu mostly kita ada potasium. Potasium ni untuk kidney kita, baik untuk kidney kita. So kalau sayur yang warna putih macam kubis ke mushroom ke adalah tinggi dengan kalsium. So it's varieties sebab varieties adalah important untuk overall health kita. So jangan spesifik nak makan sayur hijau je ataupun saya tak naklah sayur hijau pahit, saya nak ambil tomato je setiap hari. Okay, tak boleh macam tu, kena varieties kan. Thank you to the speaker. Okay, so it's very clear. So you have to get your variety in food color and for the best result. Okay, so then let's jump to the next question. Sorry, my tongue is tak boleh nak deal lah. Okay, what is your opinion on some supplement industry who claim of health benefits like brand SH or something, and if we are practicing a generally healthy and diverse diet, it's very unlikely we need extra multivitamins or supplements or healthy improvement drinks or food. Okay, so kalau saya translatekan balik bahasa Melayu, okay, apakah pendapat saudari sendirilah speaker untuk sesetengah suplemen dalam industri yang berbeza ni yang mana claim kesihatan, kebaikan kesihatan seperti brand Tutut, SH or NU. Okay, kalau kita
perhatikan dalam secara general kesihatan ataupun diet lah secara general, is very unlikely is macam contohlah lebih kurang daripada multivitamin ataupun suplemen ataupun healthy improvement lah untuk improvement penambahbaikan kesihatan sama ada drink ataupun food tu sendiri. Okay. Okay, untuk soalan tu, okay, maksudnya kan tadi saya ada terangkan yang suplemen ada 20 penyakit yang tak boleh di overclaim oleh suplemen, sebabnya suplemen ni adalah bukan drug. Maksudnya suplemen ni tak boleh merawat ataupun tak boleh can cure, can treat, tak boleh merawat penyakit 20 penyakit tadi. Salah satunya adalah penyakit jantung, penyakit buah pinggang. So maksudnya kalaulah suplemen tu cakap boleh merawat penyakit jantung, maksudnya is something wrong dekat suplemen tu. Maksudnya suplemen tu overclaim. Okay, sebab suplemen ni dia tak undergone clinical trial, tak undergone research seperti drug. Suplemen ni bukan seperti ubat, maksudnya tak ada apa ni access, tak ada research secara meluas dan juga tiada clinical trial secara meluas. Okay. So maksudnya kalau suplemen tu biasanya suplemen ni overclaim sebab dia nak marketing, dia nak marketkan dia punya suplemen tu, nak suruh orang terpedaya untuk membelinya. Okay. So untuk soalan multivitamin tadi, macam saya ada sebut juga tadi, untuk multivitamin biasanya kita tak tahu vitamin apa yang sikit, vitamin apa yang banyak dalam multivitamin tu. So biasanya multivitamin ni dia ada kandungan vitamin A yang tinggi. Okay, kalau kandungan vitamin A yang tinggi tadi sangat bahaya sebab dia akan menyebabkan tulang kita reput dalam jangka masa yang lama. Maksudnya maybe lah kalau dalam seminggu korang makan tu tak ada apa-apa lagi, relax lagi. So consume untuk beberapa tahun akan datang. Nanti korang tua-tua nanti barulah dapat efek lah, mudah sakit pinggang lah, ni jatuh sikit tulang dah rapuh macam tu. Okay, thank you to the speaker. Okay, so macam itulah kita kena follow NPRA juga. Okay, kalau supplement kita kena menjadi pengguna yang sihat, pengguna yang bijak lah, memilih dengan betul. Okay, so ikan kembung, ya ikan kembung, wow. Okay kan, sebenarnya kita tak pernah perasan ikan kembung yang mak kita selalu masak tu pun dah banyak kebaikan dia. Okay, so yang seterusnya Siti masih cerita lagi. Okay, apa pendapat mengenai pelambakan suplemen and what should we do to not influenced by that? So macam mana caranya kita tak nak terpengaruh dengan promote daripada jurujual lah. Okay, kita gabungkan sekalian. Satu lagi soalan, dan saya sikit soalan pasal warna tu. Orang kata nowadays buah sayur dan makanan pun tak organik, tak selamat due to racun tanaman tu. Better ambil je suplemen macam mana tu? So kita gabung Pertama, kita cakap macam mana kita tak nak elak daripada terinfluence, terpengaruh dengan sela-sela. Yang kedua, better ke kita ambil suplemen ni sebab kita tahu buah-buah pun ada racun ataupun dia masuk ke something untuk menambah tarikan lagi kepada sayur ataupun buahan. So macam mana? Terima kasih saudari. Okay. First soalan first adalah macam mana kita nak kita tak nak terpengaruh. Okay, untuk tak nak terpengaruh ni, get your knowledge, increase your knowledge, top up your knowledge. Maksudnya bacalah daripada sumber-sumber yang sahih. Bacalah daripada research paper. Okay, dapatkan nasihat daripada pakar-pakar. Okay, kalau korang doktor yang cakap korang tak nak percaya, tapi peniaga yang cakap korang nak percaya, tapi doktor tu dah habiskan 5 tahun untuk dia study apakah efek-efek ubat tertentu dekat body, tapi peniaga ni baru join dropship lah, baru join personal shopper, korang dah nak percaya. So get your knowledge. Kalau korang macam tak percayalah doktor, nak percaya seller, tapi sebelum percaya tu get a knowledge, get some reading. Kita boleh baca banyak research dan juga banyak buku-buku kat luar sana yang keluarkan pasal suplemen ni. Okay, saya harap tu menjawab untuk soalan pertama dan juga untuk soalan kedua. Sebab sekarang dah tak selamat. Okay, tapi untuk soal keselamatan tu kita ada
sekarang ni kita dah moden, kita dah ada pencuci organik lah untuk sayur-sayuran, untuk buah-buahan lah, pencuci untuk untuk elakkan parasite lah. So so boleh guna sabun tu juga, dan juga untuk sayur boleh basuh betul-betul cuci. Maksudnya kalau sawi tu janganlah seikat tu korang pergi cuci bawah air macam tu je. Cabut satu-satu daun tu, hulurkan bawah air tu betul-betul untuk pastikan tak ada yang racun-racun ke, ataupun beli daripada peniaga kecil, maksudnya orang kampung yang tanam sayur, yang tanam dekat rumah dia orang je, ataupun yang ada kebun sendiri. Sekarang ni ramai, musim PKP ni ramai yang ada buat kebun lah, kebun terung lah, kebun bendi lah, ataupun kalau nak jimat, korang boleh je tanam sayur sendiri. Sekarang dah moden, hydroponic pun boleh, macam bayam Brazil pun korang boleh tanam je sendiri, terung ke, ataupun buah-buahan betik ke, jambu batu ke. Kalau korang macam sangatlah paranoid dengan racun serangga yang digunakan tu. Okay. Azani. Okay, thank you to the speaker. Sorry. Okay, so settle. Okay, jadi sebenarnya kita kena tahu sebelum kita membeli, kita kena menelaah dulu sebelum kita membeli. Okay, jump to the next question again. Okay, is there any evidence or study that supplements does what it promises? Rasa macam orang awam kurang update bab ni. Selalu kami ditunjukkan dengan testimonial customer yang seller selalu tunjuk. Betul tu. Memang pun kalau korang perasan biasanya kalau seller-seller ni dia akan tunjuk yang manis je. Kadang-kadang pernah tahu yang terkantul dengan saya nak sedikit share lah. Ada produk kesihatan ni, dia terkantul dengan saya sebab orang yang dia buat testimoni tu, dia kata dia claim benda tu boleh putihkan kulit. Okay, boleh cure the acne apa semua kan. Okay, padahal yang dia buat testimoni tu adalah kawan saya. Kawan jauh lah kan. Dan saya dapat tahu kawan saya tu sebenarnya dia bukan makan suplemen tu. So dah kantoi kat situ. Sebenarnya dia cucuk vitamin C. Itulah dia. So kena hati-hati. Okay, so mungkin saudari boleh share lah sedikit kalau kita dah sebelum beli tu apa logo-logo yang terdapat yang kita boleh tengok lah sama ada untuk precaution. Okay, so kita gabung soalan yang seterusnya. Okay, ada satu share ni daripada Amalin Johari. Untuk cuci buah dan sayur secara natural boleh rendam dalam air garam atau soda bikarbonat selama 5 minit. Okay, good idea juga yang ni. Kemudian bilas dengan air biasa. Garam dan soda bikarbonat boleh membantu menghilangkan atau mengurangkan wax atau racun yang ada pada buah atau sayur. Boleh cari dan baca research based on evidence. Ini further and deeper. Okay, betul. Ini pun betul. Ada 2 paper yang saya dapat untuk 2012 tu je saya boleh ingat. Okay, some researchers determine that sodium bikarbonat dan juga garam, which is kandungan sodium itu sendiri dapat menghakis atau mengeluarkan kandungan wax ataupun pesticide terhadap sayur dan buah-buahan lah. Okay. Saja mungkin saudari boleh jawab soalan yang seterusnya. As we grow older, is it true that our calcium absorption from food will decrease? At what point do we need to consume calcium supplement then? Okay, apakah point yang kita perlu consume calcium supplement? Macam mana? Okay, 2 soalan untuk dijawab. Terima kasih saudari. Okay, thank you untuk soalan. First, macam mana kita nak kenal produk tu kita boleh makan, ataupun macam mana kita untuk testimoni first. Testimoni tu korang boleh je tipu. Okay, korang ada 2 jenis WhatsApp ke 2 phone ke, korang boleh WhatsApp antara korang je. WhatsApp macam mana macam boleh fake testimoni tu. Okay, untuk biasanya suplemen, tak ada spesifik suplemen yang biasanya physician ataupun any doktor yang war-warkan ataupun yang dia memang bagi tuk nama suplemen ni tak boleh makan-makan. Okay, tak ada. Mostly tak ada. Tapi
ada kalau cases doktor akan ceritakan yang ambil suplemen tinggi, yang ambil vitamin C tinggi akan menyebabkan penyakit buah pinggang. Dekat situ kita kena faham nak tinggi tu berapa megadose dia, berapa dos yang boleh kita makan. Memanglah doktor tak cakap brand sekian tak boleh makan sebab high dose. Tapi doktor tu akan cakap jangan makan vitamin C high dose sebab bahaya. Okay, untuk tak ada setakat ni tak ada lagi logo-logo yang membolehkan kita check sebelum kita beli. Okay, so kalau satu-satunya cara nak check betul ke tak suplemen tu kita betul-betul perlu ataupun tak adalah melalui pakar. Maksudnya doktor ke, farmasis ke, dietitian ke, dapatkan nasihat dari diorang. Okay. Untuk soalan yang kedua, betul ke kalau kita tua tu suplemen calcium absorption kita akan menurun? Yes, betul. Sebab tu dekat saya explain tadi, elderly pun perlu ataupun boleh ambil suplemen, tapi tak semestinya boleh ambil suplemen. Untuk kalau calcium absorption korang kurang, so korang boleh ambil vitamin D sebab vitamin D membantu penyerapan kalsium. So kalau korang ambil vitamin D dan juga kalsium, so absorption tu akan jadi lebih cepat berbanding kalsium sahaja sebab vitamin D ni membantu penyerapan kalsium dalam body kita. Okay, saya harap tu menjawab. Terima kasih kepada Fatin. Okey. Lagi soalan? Okey. So far untuk saya konklusikan, jadi kenalilah diri anda, apa yang anda makan itulah anda. Dan kalau anda makan lebih natural, maka natural lah tubuh badan anda. Okey. Tapi sebelum saya konklusikan dia perbincangan kita hari ini, saya membuka ruang kepada anda semua atau siapa yang nak share. Ada ke? Amalin Johari mungkin nak share something. Ada. Okey. Okey, jadi sedikit sebanyak conclusion We are what we eat, we are what we think. We think positive, then we will be positive. And we are a healthy food, then we will be happy on what we eat. And we will gain the happiness. And for the speaker, thanks for a very meaningful speech for today and sharing session. Perkongsian yang sangat bagus. Okay, jadi hari ini sebenarnya untuk replicate daripada suplemen kepada makanan, sebenarnya anda boleh sebenarnya nak makan suplemen, tetapi anda kena kenali dan berhati-hati dalam memilih suplemen. Jika anda memerlukan tenaga lebih, ambil vitamin lebih. Tak semestinya kena ambil suplemen untuk dapatkan vitamin yang tinggi. Anda sebenarnya boleh juga, korang sebenarnya boleh juga ambil buah jambu batu. Okay, biasa orang duk makan apa? Duk promote vitamin C tinggi, buah oren. Sedangkan buah oren ini bermusim dan juga quite expensive lah. Okay, sebenarnya buah jambu batu juga mempunyai kandungan vitamin C lebih tinggi daripada buah oren. So, mungkin kita boleh tukar gaya hidup, mungkin kurangkan duit kita dengan membeli suplemen, dengan tukar kepada yang lebih natural, itu buah-buahan tempatan. Okay, satu lagi, tentang mengenai terlebihnya suplemen dan juga terkurangnya, sebenarnya kita kena sedang-sedang. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau terlebih maka ada akibat dia, kalau kurang ada akibat dia. Okey, sebelum saya suraikan perbincangan kita hari ini, mungkin Saudari Fatin Atirah nak tambah sedikit sebanyak? Saudari speaker Atirah Fatin mungkin nak tambah sedikit? Okay. Saya rasa tak ada, setakat tu je share saya hari ini. Thank you for inviting me. Okay, terima kasih. So jadi dengan ini bersurailah majlis kita hari ini, Coffee Talk. Sebelum itu sedikit pesan daripada saya. Healthy food, gain a healthy food, gain a healthy lifestyle, then you will be happy. Okay, thank you.
Take care of yourself. Kita jaga tinggi kita. Hashtag. Terima kasih juga kepada kelab USM, postgrad pada USM kerana menjemput kami sebagai moderator dan juga speaker, Fatin Atira Fatin. Terima kasih.